Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak. Okey, kita sambung untuk carta waris yang saya terangkan dekat video sebelum ini. Okey, arwah lelaki yang meninggal pada tahun 1958, dia meninggalkan isteri keempat, anak perempuan daripada ini adalah daripada anak daripada isteri yang pertama, ini anak perempuan yang kedua, dan anak perempuan dua orang ini, serta anak lelaki dan anak perempuan ini adalah daripada isteri kedua, dan ini merupakan anak daripada isteri ketiga, dan ini adalah isteri yang keempat. Okey, saya tukar sikit lah supaya nampak. Itu adalah daripada isteri. Okey, ini merupakan anak daripada isteri yang keempat ini bersama dengan arwah. Okey, yang ditinggalkan adalah isteri serta 12 orang anak, iaitu 4 orang anak lelaki, 1, 2, 3, 4 orang anak lelaki. Jadi apabila kita kira, maka bahagian faraidnya adalah untuk isteri 16/128, iaitu bersamaan dengan 1/8. Seterusnya adalah untuk bahagian anak-anak ini. Apabila kita tengok, dia menjadi isteri 1/8 dan isteri 1/8 dan anak-anak akan jadi 7/8. 7/8 tak dapat nak bahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan ini, maka kita kena darabkan dan menjadi penyebut yang baru adalah 128. Seterusnya, anak perempuan yang pertama tadi meninggal dunia. Anak perempuan ini meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki dia. Cucu perempuan dia tidak akan menerima bahagian faraid, hanya cucu lelaki saja. 1, 2, 3. 3 kita letakkan di atas ini, dan bahagian yang anak perempuan ini, kita kena darabkan, kita kena letak ke atas ini supaya kita nak matikan bahagian dia menjadi kosong di sini. Okey, apabila okey, saya guna ni lah, saya guna pen. Okey, apabila kat sini, nampak ke tuan-tuan? Okey, apabila 7 ini kita letak kat atas ini, dan 3 ini saya ambil daripada ini, penyebut untuk bahagian cucu lelaki. 3 ke saya boleh besarkan. Okey, saya besarkan. 3 ini adalah di sini, bahagian ini. 3 letak kat sini, dan untuk bahagian yang anak perempuan yang meninggal ini jadi 7 di sini. 3 dengan 7 tak boleh nak mansuhkan, jadi kita kena darabkan sesama mereka, iaitu 3 darab dengan 128. 128 ni daripada mana? Daripada faraid untuk lapisan yang pertama tadi. 3 darab 128 jadi 384. 384 di sini, ini daripada 3 darab dengan 3. Kenapa pula ni? Maafkan saya, kenapa dia ni? Saya screenshot tadi. Mana delete? Okey, maafkan saya. Okey, 3/8. 384 ini adalah daripada 3 darab dengan 128. Maka di sini dapat 384. Okey, seterusnya yang satu ini kalian ignorekan dahulu, tiada dalam perbincangan kita dahulu. Yang ini ignorekan saja, tiada kaitan dengan kalian dahulu. Okey, seterusnya kita tengok untuk ini, untuk bahagian isteri ini, iaitu bahagian 16 ini darab dengan 3 jadi 48. Bahagian anak perempuan, anak lelaki ini pun sama, 21 darab 7 darab dengan 13, 14 darab dengan 13. 7 ni pun sama, semua sama-sama repeat hinggalah ke 21 ini. Dia repeat sahaja. Dan untuk cucu lelaki ini 7 ini saya dapat daripada 1 darab dengan 7 ini, 1 darab dengan 7 ini. Yang tadi
bahagian isteri 16 darab dengan 3. Jadi 48 di sini. Bahagian anak-anak yang anak perempuan ini dah meninggal dunia, jadi kosong saja. Tak ada bahagian lagi untuk anak perempuan itu. Dan bahagian yang anak perempuan yang masih hidup ini 7 darab dengan 3 ini. Jadilah 21 ini, 21 ini. Okey. Bahagian yang lain pun sama. 14 darab dengan 3 jadi 42. Jadi 7 darab dengan 3 jadi 21. Ini adalah untuk penyelesaian kes munasakhat yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok, boleh tak saya buat macam ni? Satu lagi saya nak buat freeze. Okey, saya freezekan di sini supaya dia sama-sama bergerak dengan kita. Okey, bahagian ini pula kita gerakkan dia. Yang ni dah selesai ya tadi. Okey, seterusnya adalah untuk isteri yang keempat. Isteri yang keempat ini isteri yang keempat ini kita copy and paste saja dia punya munasakhat tadi. Dan kemudian anak yang kedua pula, anak perempuan tadi pula, anak daripada isteri yang pertama meninggal dunia pada tahun 1960. Maka kita tahu ini adalah kosong. Seterusnya kita ambil 21 ini bahagi dengan 21 ini, boleh ke nak bahagi dengan 3? Boleh. 21 bahagi dengan 3 jadi 7 di sini. Maka 3 bahagi dengan 3 jadi 1 di sini. Inilah sebab ini jawapan dia 1. Ini jawapan dia, jadi 21 bahagi dengan 3 jadi 7 di sini. Jadi 1 darab dengan 1 jadilah 384 di sini. Jadi 384 di sini untuk isteri. 48 ni saya dapat daripada mana? 1 darab dengan 48. 1 darab dengan 48. Untuk anak perempuan kedua-dua orang ini telah meninggal dunia, 00. Dan untuk 42 saya dapat daripada mana? 42 ini darab dengan 1. Untuk anak perempuan pun sama, 21 darab dengan 1. Dan bahagian-bahagian lain pun sama ya. Yang ni pun sama. Bahagian untuk cucu tadi, cucu daripada anak lelaki ini pun sama. 7 darab dengan 7 ini darab dengan 1 jadi 7 di sini. Dan untuk anak lelaki dan anak perempuan ini 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7 jadi 14. Dan untuk anak perempuan ini jadi 1 darab dengan 7 jadi 7. Kemudian anak perempuan ini pula meninggal dunia. Apabila anak perempuan ini meninggal dunia, kita tahu ahli waris dia adalah 2 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Apabila kita tambah bahagian faraidnya menjadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 jadi 7 di sini. Kita terus letak 7 di atas ini. Okey. Kita terus letak 7 di sini. Okey, 7 di atas ini. Jadi seterusnya adalah kita darabkan 48 ini kita nak dapat daripada mana? 48 darab dengan 1. Okey, sebelum itu kita tengok dulu 7 boleh ke nak bagi dengan 7? Boleh kan? 7 bagi dengan 7 jadi 1 di sini. 7 bagi dengan 7 jadi 1 di sini. Sebab apa kita nak bagikan? Kita nak kecilkan number dia, kita nak nama-nama yang besar. Jadi penyebut yang baru adalah 1 darab dengan 38, 384 jadi 384. Seterusnya adalah kita nak tahu bahagian ini dapat macam mana. 48 darab dengan 1, 42 darab dengan 1, 21 darab dengan 1. Semua ini darab sehinggalah anak lelaki ini tadi. Anak lelaki ini 14 darab dengan 1 juga di sini. 14 darab dengan 1. Jadi untuk anak perempuan ini meninggal dunia, kosong. Maafkan saya. Seterusnya adalah kita nak tahu bahagian anak-anak ini pula. Begini, jalan kerjanya adalah 2 darab dengan 1 ini. 2 darab dengan 1 ini. Sekali lagi saya ulang, 2 ni darab dengan 1 jadilah 2 di sini. Okey. Seterusnya adalah anak lelaki yang kedua pun sama. 2 darab dengan 1 jadi 2. 1 darab dengan 1 jadi 1. 1 darab dengan 1 jadi 1. 1 darab dengan 1 jadi 1. Ini adalah jalan penyelesaian untuk kes untuk anak perempuan ini. Kemudian anak lelaki ini pula meninggal dunia.
Okey, anak lelaki ini meninggal dunia pada tahun 1978. Anak lelaki ini meninggal dunia, kemudian ditinggalkan siapa waris dia? Iaitu anak lelaki 2 orang, anak perempuan 1 orang. Apabila kita tahu anak lelaki dan anak perempuan saja, ia senang sebab tidak perlukan pengiraan yang terlalu complicated. Anak lelaki 2 orang, 4 campur 1 jadi 5 di sini. Macam mana Syazwani tahu 4? Sebab anak lelaki kan dia punya bahagian dia 2, anak perempuan kan 1. Jadi kita tahu dia ada 2 orang anak lelaki, 2 lah kat sini, 2 dan anak perempuan 1. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan pick up apa yang saya cuba fahamkan, cuba terangkan ini. Kemudian anak lelaki ini pula meninggal dunia. Okey, anak lelaki ini meninggal dunia pada tahun 1973. 14 ini kita naikkan di atas ini. Sebab apa? Sebab 14 ni tak boleh nak bahagikan dengan 5. Jadi 14 naik ke atas, 5 kita letak kat sini. Seterusnya adalah 5 darab dengan 384. 5 darab dengan 384 jadi 1920. 1920 untuk penyebut yang baharu. Kemudian 48 darab dengan 5 jadi 240. 42 darab dengan 5 jadi 210. Yang ni kita copy and paste saja, untuk yang dah meninggal dunia ini. Kemudian yang ni 21 darab dengan 5. 21 darab dengan 5. Okey, kemudian yang ni bersama 7 darab dengan 5 jadi 35. Yang ni yang meninggal kita letak kosong. Okey, yang ini pula 2 darab dengan 5 jadi 10. Ini bersama 1 darab dengan 5 jadi 5. Yang ni sama saja tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang ini adalah begini cara kerjanya. 2 darab dengan 14. 2 darab dengan 14 jadi 28. 1. Okey, kemudian siapa pula meninggal dunia? Okey, untuk bahagian ini semua anak-anak telah meninggal dunia. Semua anak-anak bahagian isteri yang pertama dah meninggal dunia. Okey, saya buka ajak mana ya tadi. Okey, bahagian untuk anak-anak ini. Okey, untuk anak-anak ini telah meninggal dunia. Okey, yang ini telah meninggal dunia, maka kita teruskan untuk isteri yang kedua ini. Okey, isteri yang kedua pula kita teruskan dengan keadaan yang segera. Okey, selesai untuk isteri yang pertama, iaitu anak daripada isteri pertama. Kita tengok untuk isteri yang kedua, anak daripada isteri yang kedua. Okey, anak daripada isteri kedua, anak ini meninggal dunia. Anak perempuan dia meninggal dunia dahulu, iaitu pada tahun 1966. Okey, bila anak dia meninggal dunia, anak dia tinggalkan siapa? Ada 2 orang anak lelaki dengan ada 1 anak perempuan. Sama saja step tadi tuan-tuan dan puan-puan. Sama, tuan-tuan copy and paste sahaja. Okey, bahagian ini saya akan terangkan sampai di sini. 105 ini bahagian untuk anak perempuan ini. 105 boleh ke nak bahagikan dengan 5? Boleh kan? 105 bahagi dengan 5 jadi 21. 5 bahagi dengan 5 jadi 1. Jadi 105 bahagi 21 bahagi dengan 5 jadi 21. Ini kita letak di sini. Okey, 5 bahagi dengan 5 jadi 1 di sini. Okey, kemudian kita tahu dia jadi kosong. Kita copy and paste saja yang kosong ini. Okey, seterusnya adalah kita nak tahu berapakah di sini. 1 darab dengan 190. Jadi 190 di sini sebab yang ini darab dengan yang ini. Untuk isteri keempat, isteri ni 24 ni dapat daripada mana? 240 darab dengan 1. Untuk anak lelaki 210 darab dengan 1. Yang ni copy paste sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya akan terangkan yang di bawah ini, iaitu bawah ini. Begini caranya. Bawah ini 2 darab dengan 21 jadi 42. Yang ni 1 darab dengan 21 jadi 21. Okey, ini selesai untuk kematian untuk anak perempuan. Anak perempuan yang ni meninggal kan? Anak perempuan daripada isteri kedua meninggal. Kemudian kita tengok
Kita tengok, oh anak daripada anak perempuan itu pula meninggal dunia, iaitu ni jadi kosong. Yang ni semua repeat untuk pengiraan munasakot ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang ini kita repeat sahaja, kita ulang sahaja. 42 nak letak kat atas ini 42. Saya letak kat sini sikit. Okey, 42 sebab anak dia meninggal dunia, anak lelaki ni meninggal dunia, 42 boleh ke nak bahagikan dengan atas ni nombor apa? Boleh ke nak bahagikan dengan nombor apa-apa? Boleh bagi dengan nombor 2 yang bersesuaian, iaitu nombor 2. Yang ni 8 bahagi dengan 2 jugalah, jadi 4. Jadi sini 42 bahagi dengan 2 jadi 41. Jadi 4 darab dengan 192 kita letaklah di penyebut yang baharu, iaitu 7680. Untuk isteri yang keempat ini 4 darab dengan 240 di sini. Kemudian anak lelaki 4 darab dengan 210. Yang ni pun sama, repeat. Kemudian yang ini 2 darab dengan 21 jadi 42. 2 darab dengan 21 jadi 42. Kemudian siapa pula yang meninggal dunia setelah anak lelaki ni? Kemudian anak kepada arwah yang pertama tadi pula meninggal dunia. Okey, anak lelaki dia pula meninggal dunia pada tahun 1972. Okey, kita tahu, kita letak saja 00000 di sini. Anak ini meninggal dunia 840, kita letak kat atas ini dan kita tengok siapa dulu ahli waris dia. Ahli waris dia 1 2 3 4 5 orang lelaki, 1 2 3 4 perempuan. 5 orang lelaki 10 tambah dengan 4 14. Okey, 14 kita letak kat atas ini. 14 840 boleh ke nak bahagikan dengan 14? Boleh. 840 bahagi 14 jadi 60. Maka 14 ni bolehlah kita kecilkan jadi 1 sahaja. Jadi yang ini kita mudahkan cara, 1 darab dengan 760 jadi 7680. Yang ini pun darab dengan 1, copy paste saja. Ini kosong sebab dia dah meninggal dunia, 000. Jadi yang lain copy paste. Yang ini kita dapat daripada 2 darab dengan 60 jadi 120. Yang untuk anak perempuan 1 darab dengan 60. Kemudian anak lelaki ini pula meninggal dunia. Anak lelaki daripada isteri yang kedua ini meninggal dunia. Okey, ini jadi kosong, ditinggalkan siapa? 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, jadi total 6 di sini. 6 di sini. Okey. Dia meninggalkan 120. 120 ni boleh ke nak bahagikan dengan 6? Boleh. Maka 120 bahagi dengan 6 jadi 20. 6 bahagi dengan 6 jadi 1. 1 darab 7680 jadi 7680. Jadi ini kita copy and paste sahaja. Dan kemudian yang bahagian bawah ini kita dapat daripada mana? 2 darab dengan 20 jadi 40. 2 darab dengan 20 jadi 40. 1 darab dengan 20 jadi 20. Okey, kemudian ini dah selesai untuk bahagian anak daripada isteri yang kedua. Okey, saya tunjuk sikit. Okey, bahagian untuk isteri yang kedua ini telah selesai. Yang ini selesai. Okey. Kita tengok untuk isteri yang ketiga pula. Isteri yang ketiga. Okey, kita tengok di sini. Okey, anak perempuan dia meninggal dunia, isteri ketiga dia tinggalkan 420 di sini. Okey, kita tengok siapakah waris yang dia ada. Waris 2 orang lelaki, 1 orang perempuan, jadi 5 di sini. 5 kita letak 5. Boleh ke 420 bahagi dengan 5? Boleh. Jadi 420 bahagi dengan 5 jadi 84. 5 bahagi dengan 5 jadi 1. Jadi ini kita copy and paste. 7 ni 1 darab dengan 7680 jadi 7680 di atas ini. Jadi yang ni kita copy and paste, sebab 960 darab dengan 1 sama saja jawapan dia. Copy and paste. Kemudian yang ini 2 darab dengan 84 sorry. 2 darab dengan 84. Jadi 2 darab dengan 84. Ini 1 darab dengan 84. Jadi ini adalah
ini adalah untuk kematian untuk anak-anak isteri yang ketiga tadi, iaitu anak perempuan dia. Anak perempuan dia ini meninggal dunia dan kemudian anak kepada anak perempuan ini pula meninggal dunia. Dia jadi kosong. Jadi ini 168. Okey, saya rasa saya boleh skip kot. Boleh ke saya skip ya? Sebab memeningkan lah. Memeningkan kepala. Okey, skip. Boleh ke saya skip sehingga okey, banyak ni. Okey, sehinggalah ni anak yang ketiga. Ni ending untuk anak yang ketiga. Ini adalah untuk anak daripada arwah isteri yang keempat. Okey, isteri keempat ini, isteri keempat kita tengok. Okey, start dari sini boleh tak? Sebab saya tak nak memeningkan kepala tuan-tuan dan puan-puan. Nanti sebab ini ada 24 lapis. Saya nak terangkan mungkin sampai malam ni baru saya boleh stop nak terangkan. Jadi saya terangkan isteri yang keempat ni. Okey, saya tengok. Isteri yang keempat mana? Okey. Isteri yang keempat ini, yang ini. Okey, isteri yang keempat ni dia masih hidup. Dia masih hidup waktu lelaki ini meninggal dunia. Okey, dia ada 4 orang anak. Jadi kat sini saya akan terangkan bahagian di sini saja. Setelah saya dah selesai semua ni, saya akan terangkan bahagian untuk isteri yang keempat ini. Okey. Isteri keempat iaitu anak perempuan dengan anak lelaki dia yang meninggal dunia. Pertama, isteri keempat, anak perempuan, anak lelaki. Okey, kita tengok. Okey, wanita ini iaitu isteri keempat meninggal dunia pada tahun 2000. Okey, apabila kita tengok 000 kita copy and paste. Yang ini 25920 ini kita nak tahu siapakah ahli waris dia. Kita tahu anak lelaki seorang, anak perempuan berapa orang? 3 orang. Jadi 2 tambah dengan 3 jadi 5 di sini. 5 di sini. Okey. 5 di sini. Jadi 2520 bahagi dengan 5 jadi 5184. 5184 untuk penyebut di sini. Untuk kecilkan bahagian di sini. Jadi 5 boleh ke nak bahagian 5? Jadi 5 boleh. Sekejap ya, azan, nanti saya sambung balik. Okey, kita sambung sedikit lagi. Okey, kita tengok kat sini. Isteri meninggal dunia, isteri yang keempat ini meninggal dunia pada tahun 2000. Okey. Dia punya penyebut adalah 25920. Jadi kita tengok dia punya waris siapa? Anak lelaki, anak perempuan, 3 orang. Jadi 5 di sini. 2 campur 1 jadi 5 di sini. Okey. 5 boleh bahagi dengan 5 jadi 1 di sini. 2592 bahagi dengan 5 jadi 5184 di sini. Maka di sini 1 darab dengan 207360. Jadi 27360. Yang bahagian isteri ni jadi 000, bahagian anak-anak lain yang dah meninggal dunia jadi 00000 di sini. Maka bahagian ini adalah tricky sikit. Bahagian ini dia kena kira macam ni. 28224 campur dengan anak lelaki dapat 2 bahagian kan. Jadi 5184 nampak tak? Okey. 5184 campur dengan 5184. Jadi ini adalah pengiraan untuk anak lelaki ini 38592. Kalau untuk anak perempuan pula macam mana Syazwan ni? Bahagi je lah dengan 2. Okey, anak perempuan jadi 19296. Kita tak payah nak pening-peningkan kepala. Jadi bahagian anak perempuan kita tahu dia akan separuh daripada bahagian anak lelaki. Jadi bahagian anak perempuan jadi 1926. Yang ni kita copy and paste sebab yang ni 3780 ini 3780 ni darab dengan 1 sahaja. Okey, kita copy paste semua. Copy paste je tau. Ni semua copy paste. Jadi
sehinggalah kat bawah ini jadi 1540. Kita copy paste juga. Sebab apa? Waris ni adalah waris yang sama. Waris yang sama, tak ada waris yang lain. Okey, kemudian anak puang ini pula meninggal dunia. Anak perempuan ini meninggal dunia, dia ada penyebut pengangka dia 19296, bahagian dia lah. Bahagian dia jadi RM19,296, 26, tak tahu RM26 ke apa kan. 19,296 ini dia meninggal dunia pada tahun 2014. Siapa yang ditinggalkan? Kita tengok kat bawah ni. Siapa ahli waris dia? Okey. Ahli waris dia adalah anak lelaki. Anak lelaki seorang. Anak perempuan berapa ni? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi 7 campur dengan 2 jadi 9 di sini. Okey. 9 di sini. Okey. 9 di sini. Okey. Bahagian yang wanita ini meninggal 19,296, boleh ke nak bagi dengan 9? Okey, bila kita bahagi boleh. Jadi 214 dan 9 ni boleh nak bagi dengan 9 jadi 1. Jadi untuk penyebut yang baharu menjadi 1 darab dengan 207360, sama saja. Yang ni kita copy paste dan yang ni kita jangan lupa jadikan dia kosong. Bagi anak lelaki ni, dia masih hidup waktu ini, dia masih letakkan 38592 di sini. Yang lain semua kita copy paste sehinggalah bagian kat anak lelaki dan anak perempuan ini. Yang ini, bagian ini. 2 darab dengan 2144 jadi 4288. Untuk anak perempuan 1 darab dengan 2144. Jadi ini adalah penyelesaian untuk kes untuk anak perempuan yang meninggal dunia tadi. Okey, kemudian anak lelaki pula meninggal dunia. Yang ini adalah kematian yang terakhir, iaitu kematian yang ke-24. Okey. Kematian ini anak lelaki pula meninggal dunia pada tahun 2016. Jadi kita tulis kosong di sini. Bahagian yang ditinggalkan adalah 38592. 3892, kita tengok 3892 ni ditinggalkan siapa? Anak lelaki ni tinggalkan siapa? Okey. Ditinggalkan berapa orang anak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Jadi 16 total dia. 16 boleh ke nak bahagikan dengan 38592? Apabila kita bahagikan boleh. Jadi 2412 dan 16 bahagi dengan 16 jadi 1. Jadi ini adalah 207360 adalah penyebut yang terakhir. Okey, yang lain kita copy paste 00000 sebab apa? 1 je. 1 darab dengan bahagian di sini. Bahagian pengangka yang terakhir tadi. 1 darab dengan 1926 1926. Okey, bila kita darabkan jadi copy paste hinggalah yang terakhir ini. Yang terakhir ini 2 darab dengan 2412. Jadi di sini 2 darab dengan 2412. Jadi jawapan ini. Untuk anak perempuan pula 1 darab dengan 2412. Jadi di sini. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes kes munasakot ini. Dan kita soalan yang ditinggalkan adalah harta pusaka yang ditinggalkan adalah 2000. Macam mana kita nak kirakan ini? 19296 ini bahagi dengan penyebut yang baharu ini, penyebut yang ditinggalkan ini. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes ini. Betul ke jawapan dia 2 juta Syazwani? Okey, saya cuba tengok di sini. Okey, jumlahnya kejap. Sum saja kan tak nak buat ni. Okey, sum dia kat sini. Nampak tak? 2 juta. 2 juta di sini. Saya harap nampak ya. Kat saya bold ni. Kat saya tunjuk. Dia tak nak tunjuk pula. Gerak betul. Okey, di sini ni. Sum di sini 2 juta. Okey, ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan memahami apa yang saya cuba terangkan. Saya bukanlah seorang
hafizah. Saya bukanlah seorang yang pandai, saya bukanlah seorang yang penghafaz Al-Quran, saya bukanlah seorang yang mempunyai ilmu yang banyak. Tidak. Saya jauh lagi, saya jauh daripada saya jauh daripada apa yang difikirkan itu. Saya hanyalah menyampaikan ilmu. Saya sampaikan ilmu supaya apa yang saya kongsikan ini akan dapat kepada diri saya juga di akhirat nanti. Sebab saya pernah merasai kematian. Saya pernah merasai kehilangan orang yang tercinta. Saya pernah merasai kehilangan ayahanda saya, dan waktu itu saya memang tiada ilmu faraid. Waktu itu saya ada ilmu faraid tapi saya tak apply. Saya tak terlalu fokus, saya tidak terlalu memikirkan tentang pembahagian harta pusaka itu macam mana. Saya tak ada nak mendalami sehinggalah berlaku kepada saya, dan saya tahu benda itu sukar dan payah, dan sekiranya tiada kata sepakat lagi lah payah. Tapi alhamdulillah waktu saya dengan adik-beradik serta ibu saya itu, alhamdulillah Allah mudahkan, kami semua sepakat, kami semua ikut apa yang kami bincangkan, dan tiada pergaduhan lah waktu tu. Cumanya pada waktu itu 6 tahun lepas, yang menjadi masalah kami adalah kami tidak ada ilmu yang cukup untuk menguruskan harta pusaka. Sebab itulah saya berdiri di sini. Saya menjadi salah seorang yang ingin menyebarkan ilmu di As-Salihin Trustee Berhad kepada semua yang memerlukan. Saya memang berharap, saya memang berdoa, saya memang memohon semoga ada bantuan-bantuan dan ada ilmu-ilmu yang dapat kita sharekan bersama. Okey, saya nak cari ini tadi. Ini adalah nama saya. Ini adalah Nurul Syazwani Rosmawi. Nampak ke? Itulah tak. Okey, ini adalah nama saya dan nombor telefon saya. Sekiranya ada masalah ataupun ingin mendapatkan khidmat daripada As-Salihin Trustee Berhad, boleh saja hubungi saya di talian ini, yang nombor saya ni. Kalau nak jumpa di HQ pun boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan klien nak jumpa dekat luar. Kebanyakan klien lebih nak privacy.